Okey, bila kita membahaskan tentang rongga ni, dia isu yang kontemporari sikit lah tentang inhaler. Sebab inhaler ni diperlukan oleh orang yang asma, dan bila dia perlu pakai, dia memasukkan ubat tadi tu, kalau mengikutkan pakar, dia masuk 0.05 ml. Sikit lah berbanding dengan satu titis air. Ada ulama bahkan negeri-negeri menjawab sebagai batal. Dan ada fatwa daripada luar negara yang mengatakan tak batal. Jadi boleh mana terangkan isu ini? Dalam bahasa Arab, inhaler ni dipanggil bakhakhatur rabwi. Itu dipanggil inhaler. Fatwa terkini wilayah Persekutuan batal. Dan negeri lain seperti Perak pun batal. Kita mungkin dalam mengeluarkan fatwa ni kadang ada unsur sentimen. Sentimen kesihan kepada orang sakit. Kesianlah dia nak kena qada kan. Dia bukan begitu. Kerana syariat meletakkan asas yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah nak kamu senang, tak nak bagi kamu jadi susah. Dan antara kesenangan yang syariat bagi, kalau kamu sakit, kalau kamu musafir, maka kamu boleh tak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hari-hari lain nanti puasa. Yang tak musafir tu lepas Syawal lah. Masuk Syawal nanti, bila dah sihat, maka boleh qada balik. Jadi kalaulah kita katalah orang ini dia sakit yang mana dia perlu komit makan ubat selang 2 jam, kena makan ubat. Biasanya kalau orang tanya soalan ni, kita tanya dulu sejauh mana komitmen itu mesti dipatuhi. Boleh tak skip, boleh tak adjust sebelum subuh. Adjust sebelum subuh makan, boleh bertahan, nanti buka puasa makan. Contohnya ada orang tanya saya baru ni berkaitan dia nak buat check up hidung dia lah yang akan dimasukkan alat. Kita tanyalah, check up ni benda boleh adjust ke? Perempuan yang mengandung kan ada check up bulanan. Setakat sebulan skip, saya fikir tidak ada masalah kan. So kalau boleh adjust, boleh skip, boleh buat waktu malam, datang klinik waktu malam misalnya, maka itu mesti kena dilakukan. Usaha itu mesti kena dilakukan. Yang kita bincangkan ialah pesakit yang tak boleh dah. Tak boleh ejah. Dia kalau tak ambil ni, kalau orang asma yang kronik ni, memang kita kenal, kita tahu dia dah memang macam dah tak ada nyawa dah, lalu menggunakan alat ini. Kalau kita pakai sifik mazhab Syafi'i, kita bercakap mazhab Syafi'i dulu sebelum kita bincangkan fatwa lain. Kalau sakit boleh buka puasa dan kena qada. Simple. Kalau sakit itu jenis sakit yang tak ada harapan sembuh, tak ada harapan sembuh, maka dia bayar fidyah. Itu pembahagian sakit dalam mazhab Syafi'i. Sakit macam mana? Sakit tapi ada harapan sembuh, cuma waktu tu sakit lah, tak boleh nak puasa. Kalau puasa jadi apa? Sakit yang macam mana pula? Itu kena tanya pula. Sakit yang macam mana yang membenarkan kita buka puasa? Bahasa yang lebih ringkas, sakit yang ma yubihut tayammum. Sakit yang kalau berpuasa akan mendatangkan mudarat-mudarat, yang mudarat itu boleh kita tayamum. Apa mudarat yang membolehkan kita tayamum? Kalau pakai air jadi mati. Kalau pakai air kegagalan anggota. Kalau pakai air jadi lambat sembuh, bertambah sakit, atau meninggalkan parut yang buruk. Samalah juga. Kalau dia puasa bersama sakit tu jadi apa? Mati. Itu wajib tak puasa tu. Kalau satu orang tu dia puasa jadi mati, dia wajib tak puasa, haram dia puasa. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. So kalau kita dah sepakat dah sakit dia jenis macam tu, dia tak boleh tanggung dah, tak boleh bernyawa kalau tak pakai inhaler, barulah dia pakai. Itu kena titik tu kena, sebelum tu kena faham dulu. Okey, dia ni memang jenis tu. Jenis ni lah yang Ustaz cakap ni. Dah sampai dah titik, kalau tak pakai dia jadi sangat masyaqqah. Kalau dia pakai batal tak puasa.
Jadi fatwa menyebut, ringkas je, batal puasa dan perlu qada. In kuntum marda aw ala safarin fa indatu min ayyamin ukhar. Pada hari yang lain maka qada. Ada sebelum tu kan, ada orang yang batal dia wajib imsak. So orang yang penyakit asma begini, adakah dia wajib imsak ataupun dia boleh makan? Orang yang wajib imsak ni adalah orang yang dia batalkan puasa tanpa uzur. Orang yang batal puasa, buka puasa lah kita kata. Dia buka puasa dengan uzur, maka dia tidak wajib imsak. Dia tak wajib imsak. Okey, kita pergi pula kepada fatwa yang mengatakan tak batal. Okey. Sebenarnya masalah ni kekal khilafiyah dan kita faham kaedah berinteraksi khilafiyah. Ada ruang lah. Kalau ada orang nak mengamalkan fatwa yang kedua ni, dia boleh amalkan tapi dengan syarat dia tahu ala ilmin. Dia tahu siapa yang fatwakan, autoriti orang yang mengeluarkan fatwa, dia punya credibility dia, maka insya-Allah kalau dia amalkan, dia serahkan agama dia pada pandangan ini, maka dia adalah salah seorang muqallid, insya-Allah dibenarkan. Cuma kena tahu dulu. So yang memfatwakan sebagai tak batal ada. Misalnya Darul Ifta Misriyah, Mesir sendiri. Mesir sebenarnya fatwa pertamanya batal dia. Pada fatwa terbaru, saya hadir tahun lepas, saya ikuti 10 hari kursus fatwa di Darul Ifta Misriyah, dan isu ni dibentangkan untuk munaqashah sebagai sampel ataupun contoh fatwa yang telah dikeluarkan dan apa hujah yang dibawa. Jadi majlis kita tu dihadiri oleh Jabatan Mufti wilayah, ada Perak, ada Kedah, ada. Jadi kita pun yang tak bersetuju dengan fatwa tu pun munaqashah jugalah, ialah ahli ilmu juga. Dan beliau yang pembentang itu menerangkan apakah alasan-alasan Darul Ifta Indonesia untuk revise fatwa itu. Bahkan kalau saya ingat dan saya tak lupa, beliau kata benda ini dibahaskan sampai setahun. Dipanggil doktor, dipanggil pakar perubatan, membawa kepada conclusion yang bahawasanya tidak membatalkan. Cuma conclusion yang dibawa itu, saya perhatikanlah, kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, dia tak padan. Dia tak padan. Beliau adalah ambil berdasarkan pandangan mazhab lain, begitu begini. Antara alasan yang dibawa adalah bahawasanya rongga kita ni, lubang kita ni, dia ada lubang makanan dengan lubang angin ya. Lubang angin, lubang makanan. Jadi benda ni, pam ni, dia tak masuk kat lubang makanan, sebab dia masuk melalui pernafasan. Bila masuk melalui pernafasan, dia akan pergi ke bahagian paru-paru. Dia tak akan pergi yang lubang makanan yang akan bawa masuk ke dalam perut. Itu antara poin dia lah. Kemudian dia juga menggunakan qiyas, dia guna juga ibarat kitab mazhab Syafi'i, bahkan ambil daripada Imam Ramli pun, menggunakan kaedah masalah ghubar. Ghubar ni masalah debu dan juga masalah dakik tepung. Dalam kitab kita kata, kalau kita berjalan di tempat yang banyak debu kan, debu masuk ke mulut, debu masuk ke hidung, dia tidak membatalkan puasa, dan kita tak diwajibkan pun pakai mask. Nak elak daripada masuk debu, tutup, boleh lagi usaha, tak wajib usaha pun. Biar berjalan masuk ke mulut ke, masuk ke hidung ke, ataupun orang tu dia kerja kilang kisar tepung, jadi debu-debu tepung ni berterbangan, dia tak wajib pun pakai mask untuk elak daripada tepung tu masuk. So dia gunakan alasan bahawasanya persamaan antara isu ni adalah benda itu masuk melalui saluran pernafasan. Isu dia. Cuma ada di kalangan rombongan daripada Malaysia bantah lah, bagi pandangan lah. Keadaan tu berbeza. Keadaan berbeza. Yang ini tak ada suatu bentuk kesengajaan daripada pihak dia. Tak ada kasab kan. Yang ni ada kasab. Itu sisi pandang lah munaqashah tu berlaku. Walhasilnya begitulah fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah yang mengatakan ia tidak membatalkan puasa. Ini semua setelah kita setuju bahawasanya inhaler menghasilkan ain. Betul. Sebab sebenarnya kalau saya tengok
Al-Kalimut Tayyib, fatwa Dr. Ali Jumaah, ini mungkin semasa isu tu belum dituntaskan, beliau seperti menggantungkan jawapan dia. Dia kata kalaulah inhaler ni ada ain, batal. Kalau tak ada ain, tak batal. Dia gantung lagi. Kemudian telah dipanggil ahli tahqiq daripada kalangan mungkinlah pakar ubat. Yang kajian setahun tu mendapati ada ain. Ada ain. Sebab kalau tak ada ain, tak perlu dah bahas. Tak perlu nak bahas gubar ke saluran bernafas, tak perlu. Dah saya tahu lagi. Macam saya tengok satu hujah adalah dia mengatakan ubat itu sebahagian besar masuk ke paru-paru dan sebahagian besar melekat di esophagus, di dinding tekuk kita ni lah. Tapi kita kata dah masuk had batin lah. Betul. Kan? Jadi itu dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu kita tengok fatwa negeri-negeri juga masih dengan hukum batal. Itu yang saya sebut tadi tu. Antara elat dia tu, dia kata tak masuk perut. Jadi kita kata tidak masuk perut bukan elat dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan mazhab lain. Jadi fatwa itu, apatah lagi realiti Mesir memang begitu, dia tidak terikat dengan Fatwa rasmi dia tak terikat dengan memang mazhab. tidak terikat dengan mazhab Syafi'i.